yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Kita nak teruskan pengajian kitab tafsir kita, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita berada pada ayat yang ke-142. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 142. Okay, 142 okay. Ayat dia pada muka surat 355, syarahan dia pada muka surat 360. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksud sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesungguhnya Allah tidak dan di antara haiwan ternak itu ada yang dijadikan sebagai pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan ini musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 142. Mari kita tengok tafsiran dia, muka surat 360, panggan yang kedua tu. Selepas wallahu a'lam, firmannya, nampak tak? Wa minal an'ami hamulatan wa farshan. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada pula yang untuk disembelih. Ini tak tutup belakang kot bunyi dengung. Artinya Allah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Sebahagian di antaranya untuk mengangkut beban dan sebahagian lain pula untuk disembelih. Ini sallallahu alaihi Muhammad, dua tujuan Allah jadikan binatang ternak. Dia kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang ternak ni Allah guna perkataan al-an'am. Inilah asal daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama surah ni. Kalau kita dengar al-an'am, al-an'am ni dia binatang-binatang yang diternak. Jadi kalau binatang yang kita boleh gunakan sebagai binatang untuk korban, ini daripada kalangan al-an'am. Ada juga binatang-binatang yang jenis liak tapi diternak, macam rusa. Rusa ni jenis binatang liak tapi diternak. Boleh tak rusa tu dijadikan binatang korban? Tak boleh, pasal dia memang jenis binatang liak walaupun dia diternak. Dia pula ni landak pun dia ternak, dia bela. Dia tak masuk kategori al-an'am juga walaupun dia ni Sayyidina Muhammad diternak, sebab dia kategori binatang liar. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad ada dua tujuan binatang ternak ni Allah jadi. Nombor satu, dia tujuan dia ialah untuk kita sembelih dan kita makan. Ada juga binatang ternak yang dijadikan sebagai binatang tunggangan. Kita ni dah tak tunggang dah binatang. Dulu kecuali bukan ni ada menteri seorang ni lembu. Dia nak try tengok macam mana balik pada zaman dulu-dulu tu, macam mana keadaan orang naik lembu kan. Tahulah keadaan. Saya Muhammad. Dia waktu dulu-dulu orang biasa naik binatang, naik kebau. Biasanya dia tak naik belakang kebau ke belakang lembu, dia guna kereta. Kemudian guna lembu dan kebau tu sebagai menarik dia. Betul. Tak biasa tu. Jarang kita tengok orang duduk atas lembu dengan kebau tu. Tengok. Waktu Piramli di kayu basikal tu, binatang apa ini, dia tunggang tu. Tengok. Jadi subhanallah Muhammad, apa ni, satu binatang ternak, satu binatang tunggangan. Kita kena belajar juga lah. Saya ingat, sebab di antara benda yang Nabi SAW kata,
kena ajak anak kamu 3 benda, memanah, berenang dengan berkuda. Sebab tu banyak tempat dia pun dah start ajak naik kuda. Dia pun tak belajar lagi. Dia teringin nak naik kuda, teringin juga nak belajar naik kuda ni. Lepas tu dia pun kawan-kawan muda kata, belalah kuda. Tempat kita ni ada ruang space banyak untuk bela kuda. Saya pun tanya-tanyalah kawan-kawan yang bela kuda. Dia kata, Ustaz, bukan senang nak bela kuda. Kalau benda bela kereta tak apa lagi. Dia rasa macam tak larat nak naik, kita parking itu. Nanti dia nak naik, kita servis, kita minyak jalan. Tapi bela kuda ni, kita nak kena bela dia, jaga dia sungguh-sungguh. Pagi-pagi ada rutin, dia bersihkan, dia mandi, dia bagi dia exercise. Dia akan berguling dah. Siapa nak buat kerja tu? Makcik buat. Makcik tolong buat, Ustaz. Pagi-pagi lepas daripada kandang, Ustaz. Lepas tu bagi dia seorang tukang bersih badan dia, mandi-mandi. Dia rutin dia tiap hari. Lepas tu biar dia hari tu saya tengok hari tu kami duduk buat rakaman dekat kandang, dekat dengan satu ladang tu. Dia ada bela kuda. Pagi-pagi dia pakai lepas kuda tu akan mengeliat. Dia berguling-guling, dia stretching gitu. Pasal apa buka-buka duk guling kuda ni? Dia kata memang dia pagi-pagi dia stretching dulu. Lepas tu sekali kena bawa dia walk, bawa dia pergi dia berjalan sikit apa semua. Tu rutin tiap hari kena jaga. Makan dia macam tu sebagainya. Sebab dia ni dia binatang yang dia agak attach. Dia akan attach dengan tuan dia. Dia sangat attach. Tapi memang Nabi SAW suruh kita berkuda. Rupanya berkuda ni sangat bagus dia. Bagus untuk tulang belakang, bagus untuk pinggang. Exercise yang sangat baik. Tapi sebenarnya persediaan untuk kita berlaku, persediaan seandainya berlaku benda-benda yang tak expected lah. Dia akan sampai satu tahap kenderaan dah tak boleh pakai dah. Persenjataan pun tak boleh pakai dah. Makanan pun tak ada dah. Mata wang akan jatuh turut. Baru ni saya tengok ada satu video Salih Al-Syed Muhammad oleh seorang pakar, Syekh Imran Hussein nama dia. Tengok dia ni pakar apa ni yang dia akhir zaman ni lah, saya duduk bincang tak akhir zaman. Dia kata tak mustahil dalam tempoh tak berapa lama lagi akan berlaku perang nuklear. Sebab dah bunga-bunga tu dah ada dah. Kalau berlaku perang nuklear ni memang dia akan mencetuskan perang dunia ketiga lah. Dia akan lead ke pos tu. Sebab dua ada kuasa besar yang sekarang ni sedang bertembur dengan sangat kuat lah. Jadi memang kita duduk lead tu pun. Peperangan yang dahsyat besar akan berlaku. Kemudian kita akan lost banyak benda. Cuaca dah jadi pelik, panas sangat-sangat, hujan berlebih sebagainya. Dia sampai satu tahap nanti semuanya dia akan tak boleh pakai dah. Dan Nabi SAW cerita antara perang besar yang berlaku namanya Malhamah Kubra ni. Nabi sebut perang ni dia akan berlaku 3 malam. Semua orang akan terlibat, semua orang akan kena. Yang pi masuk dalam perang tu kita akan duduk bergabung dengan tentera Imam Mahdi. Tapi yang tak pi perang pun dia akan terkena dalam perang tu. Pasal dia jadi orang awam yang terkena perang. Jadi sama ada kita milih waktu tu, sama ada kita jadi tentera ataupun kita akan jadi orang awam yang akan terkena tempiah pada perang. Bukan dekat kita kat bumi. Nabi cerita binatang yang terbang di langit pun dia akan jatuh disebabkan oleh impact daripada perang. Mungkin bom yang sangat dahsyat yang dipakai lah. Yang terbang kat atas pun dia akan jatuh. Jadi subhanallah, dan dalam hadis tu cerita perang ni dia akan berlaku 4 malam. 4 malam ya. Perang yang sangat merosak. Bila 4 hari dia berlaku perang ni, keluar pada waktu pagi. Keluar perang tu waktu pagi. Satgi bila gelap dia balik. Lepas tu dalam keadaan pertama tu Allah tak bagi menang pada dua-dua. Tentera Islam Allah tak bagi menang, tentera Rom Nabi sebut pun Allah tak bagi menang. Esok keluar lagi, perang lagi. Sama juga, lusa keluar lagi. Mai hari keempat tinggal sikit je. Orang Islam pun tinggal sikit sehingga saki baki orang Islam, saki baki tentera. Barulah hari keempat tu menang. Dan waktu tu banyak sangat limpahan daripada harta rampasan perang. Pasal tentera musuh waktu tu main, ada 12 batalion, dengan setiap batalion ada 80,000 tentera. Maksudnya 1 juta bala tentera dia yang berimpun satu masa. Tak pernah
tentera yang jumlahnya tersangat besar yang terhimpun dalam satu masa kecuali perang ni. Dan kita akan berhadapan, sama ada kita jadi tentera ataupun kita akan terkena tempiah perang. Jadi subhanallah Zumat, dan bila terhimpunnya harta yang sangat banyak tu, sampai tak ada tempat nak agih harta pasal perang tu, pasal orang tak ada. Yang mati dah, yang pergi perang pun tinggal sikit je, harta banyak tapi tak boleh nak agih. Bahkan ada waktu tu orang-orang yang lari pada perang, dia jadi tentera, dia lari perang. Bahkan waktu tu Allah tak terima amalan dia, dan ada di kalangan mereka yang murtad. Dahsyatnya keadaan waktu tu. Tapi dalam hadis tu cerita, ni perbincangan ulama-ulama berkaitan dengan hadis, tafsiran hadis. Kalaulah teknologi lah ni, kalau teknologi yang ada lah ni, perang ni boleh pergi sampai malam. Malam-malam boleh berperang. Jet ada je terbang malam-malam. Bom ada je jatuh malam-malam. Tentera keluar malam-malam. Itu biasalah perang dengan segala teknologi. Tapi hadis tu Nabi cerita, elok gelap je pekat-pekat balik. Maksudnya waktu tu menggunakan balik teknologi yang asal yang lama dulu, mungkin guna balik pedang, guna kuda sebagainya. Pasal macam tu keadaan. Makcik-makcik kena start simpan mah, ganti daripada mata wang. Sebab mata wang dia berlaku satu ketika dulu. Macam mana boleh jadinya mata wang ni? Mata wang ni, Salih Asy Muhammad. Dulu ada orang-orang Yahudi yang dia ada, Allahumma salli Asy Muhammad, dia ada gudang, dia ada store penyimpanan. Orang waktu tu ada dinar dengan dirham, ada mah, ada perak. Di dinar dan dirham ni dia, Allahumma salli, dia bentuk mata wang lah. Sebab tu sampai lah ni pun kalau tuan-tuan ada simpan mah, tuan-tuan kena bayar zakat. Sebab dia nilai mata wang. Dan bila dia mata wang, dia tak boleh trading, beli hari ni ambil esok, tak boleh. Sebab dia berubah. Bayar duit hari ni, esok ambil mah. Tak boleh. Dia mesti on the spot sebab dia ribawi. Kalau dia bayar hari ni, katalah dia beli nilainya RM100. Esok mah tu mungkin tak RM100 lagi dah. Dah mungkin RM100, RM1, RM1, RM2. Waktu mas ni dia kena on time punya, dia panggil Ustaz Muhammad transaction, on time transaction. Jadi dalam Ustaz Muhammad, jadi bila bagi dekat Yahudi ni akan simpan emas tu. Dan Yahudi ni akan bagi orang tu dalam bentuk kertas nilai yang dia simpan dalam pada Yahudi tu. Dan kertas ni dia guna untuk trade, boleh beli barang, guna kertas ni. Pasal kertas ni ada nilainya bergantung kepada yang dia simpan. Dan dia berevolusi dan akhirnya jadi mata wang macam itulah. Tapi asal dia tetap emas dan perak, emas. Satu hari benda ni akan collapse. Dan ni pun kita tengok US dollar dah sedang fight betul-betul dengan yen, dengan China. China duk push untuk dialah jadi kuasa besar dunia, dan China lah yang akan menggantikan dolar. Dia akan menggantikan dolar. Dia fight untuk yang tu. Kalau bertukar, bila berlaku perangan kuasa macam ni, mata wang dia akan naik turun dan dia akan sentiasa jatuh. Bukan ada apa, nilai kertas, sekeping kertas. Jadi subhanallah, yang paling kuat lah ni ialah emas. Pindahkan apa yang kita ada tu kepada emas. Pesan kat anak-anak kita, dia dapat gaji sebulan, ambil satu bahagian untuk beli emas, simpan. Ambil je, simpan je. Dapat gaji katalah 4,000, ambil 400 untuk beli emas, simpan. Bulan depan beli lagi, ambil emas, simpan. Ambil, simpan. Satu hari kita akan balik kepada keperluan emas dan perak. Macam tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Duk cerita apa tu pasal ni pengangkutan. Nanti maksudnya kita kena belajar naik kuda. Makcik-makcik belajar naik kuda. Kalau tak ada kuda, kita try dengan lembu dulu. Kita try lembu dulu. Nanti lembu buat main lembu nak sembelih ni,
Kita try dulu seorang sikit. Kesian lembu tu. Allah bersama. Baik. Allah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Sebahagiannya di antaranya untuk mengangkut beban dan sebahagian lain untuk disembelih. Ada yang berpendapat yang dimasukkan dengan hamullah itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hamulatan itu ialah haiwan pengangkut beban seperti unta. Sedangkan Allahumma salli alaihi wasallam, farshan itu ataupun farsha itu ialah unta kecil. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Thawri dari Ibnu Ishaq, dari Abu Al-Ashwash, dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman-Nya Allah ini, hamullah itu adalah haiwan pengangkut beban seperti unta, dan farsha itu adalah anak unta. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan berkata sahih, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrij hadis ini. Ibnu Abbas berkata hamullah adalah unta dewasa dan farsha adalah unta dan adalah anak unta. Ini perbincangan ulama-ulama mufassirin, ulama pentafsir. Kita boleh petik nak pegang mana satu pun tak apa, asalkan dia masih duduk dalam lingkungan ulama-ulama tafsir ini. Dia tak boleh hakai sendiri. Kita kata apa? Pada pendapat saya, yang dimasukkan dengan hamulatan itu ialah belfire. Dan farsha ini ialah proton saga ataupun ganjil kecil. Ataupun dia kata apa? Hamulatan itu ialah lori, sebab dia binatang-binatang besar mengangkut. Dan farsha itu ialah kereta-kereta yang kita naik ni. Dia tak boleh nak pakai tafsiran yang macam tu. Kita pakai pertama dikatakan bahawa sejak ada binatang dijadikan sebagai pilihan dan binatang digunakan untuk sembelih. Besar digunakan untuk Muhammad untuk pengangkutan, dan satu lagi anak-anak unta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas berkata hamullah ala unta dewasa dan farsha ala anak unta. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hal senada dikatakan oleh Mujahid. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, di antara binatang ternak itu jadikan sebagai pengangkutan dan ada disembelih. Haiwan-haiwan pengangkut beban adalah unta, kuda, bagal dan kaldai. Juga haiwan lain boleh digunakan untuk mengangkut. Adapun farsha adalah kambing. Ini kata pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Dia berkata, saya kira haiwan disebut farsha itu tidak lain kerana jarak badannya yang dekat dengan tanah. Tu dia kata justifikasi dia. Sebab dia kecil, perut dia dekat dengan tanah lah. Ar-Rabi' bin Anas, Al-Hasan Ad-Dahaq dan Qatadah mengatakan hamullah adalah unta dan lembu, dan farsha adalah kambing. As-Sudi mengatakan hamullah adalah haiwan unta, adapun farsha adalah anak unta, anak lembu dan kambing. Dan semua haiwan dipakai untuk mengangkut disebut hamullah. Hamullah pula. Bukan hamullah, hamulah. Hamulah adalah binatang yang kamu tunggang. Sedangkan farsha adalah binatang yang kamu makan dagingnya dan kamu perah susunya. Kambing adalah haiwan yang tidak digunakan untuk mengangkut. Dagingnya kamu makan dan bulunya kamu jadikan sebagai selimut ataupun permainan. Penjelasan dikemukakan oleh Abdul Rahman dalam mentafsirkan ayat mulia ini sangat bagus dan dikuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ni lancak ni baca. Pejam mata baca surah Yasin. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, kita kontrol.
Dan kami tundukkan sebahagian yang lain itu untuk mereka, maka sebahagiannya beri tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Surah Yasin, surah 36 ayat 71 hingga 72. Dan juga terkandung dalam firman Allah dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 68 hingga 80 yang begitu panjang. Juga terkandung juga dalam surah Al-Mu'min ayat 40, surah 40 ayat 79 hingga 81. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaina wa 'alal fulki tuhmalun wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillah tuhkirun. Allah lah tunkirun, Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebahagiannya untuk kamu kenderai dan sebahagiannya untuk kamu makan. Dan ada lagi manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu, supaya kamu mencapai satu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan kamu menunggangnya. Dan kamu dapat diangkut dengan menunggang binatang-binatang itu, dan dengan kamu menunggang ataupun menaiki bahtera. Dan dia perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah yang manakah yang kamu ingkari? Surah Mukmin, surah 40 ayat 79 hingga 81. Waktu Nabi SAW pindah hijrah sampai ke Madinah, waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dah mula jadi muda remaja lah. Jadi bila muda remaja ni, Nabi SAW pun mulalah terfikir-fikir, dia fikir macam mana dan siapa yang layak untuk dijadikan sebagai menantu. Ini merupakan menantu pertama Nabi menantu pertama selepas hijrah kepada anak yang Nabi SAW paling sayang, Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Adapun yang lain-lain itu pun dah pernah kahwin lah, anak Nabi SAW. Tapi Fatimah ni special sikit di hati Nabi SAW. Dah cantik, bijak. Waktu tu dah hijrah dah duduk kat Madinah dah. Lalu bincanglah Nabi SAW dengan sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi, kamu rasa tak ada siapa ke yang layak untuk ambil Fatimah tu, yang jadikan sebagai suami? Kamu duk fikir-fikir siapa? Waktu tu ramai sangat anak-anak muda yang duduk dekat kota Madinah tu yang berkenan di kalangan bangsawan. Bahkan ramai juga yang lain-lain pun yang tidak bangsawan menaruh hati dekat Fatimah, tapi masing-masing pun rasa tak layak. Yang ada harta rasa tak layak, pasal ni anak Nabi bukan calang-calang. Yang miskin apatah lagi, rasa macam tak layak, pasal ni anak Nabi. Lalu masing-masing pun mendiamkan diri. Bila Sayyidina Abu Bakar kata cadang dekat Nabi, kata Sayyidina Muhammad, apa pendapat kamu dengan Ali? Ali ni nampak soleh dia. Ali tak ada harta lah, tapi dia baik. Nabi SAW pun tiba-tiba wajah Nabi SAW pun jadi ceria, jadi berseri. Nabi kata, tak apalah kamu pergi bincang dengan Ali. Sayyidina Abu Bakar ni tak tangguh pergi turis waktu tu juga. Sayyidina Ali cerita waktu Sayyidina Abu Bakar sampai kat dia tu mengah-mengah. Tengah-mengah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Sayyidina Abu Bakar ni usia dia bayar Nabi SAW. Dia 2 tahun muda lebih kurang betul lah pada Nabi SAW. Maksud dah waktu tu dah Allah bersemat dah 50 lebih dah. 50 lebih. Sayyidina Ali ni muda lagi. Tapi dia yang pi jumpa Sayyidina Ali. Kalau kita lah. Ni kawan Nabi ni, orang tua pula. Nabi kita pergi bincang dengan Sayyidina Ali tu. Kalau kita lah kan, kita suruh siapa-siapa lah, tolong pergi panggil Ali mai sini sat, aku nak jumpa dia. Tapi menyahut dia perintah Nabi SAW ni besar, benda besar bagi dia. Dia pergi sendiri. Mengah-mengah mai kata Sayyidina Ali sampai jumpa dia tu mengah-mengah.
Dia kata, dia mula dengan bunga-bunga dululah. Hantar dah ni, kamu ni dululah duduk dengan Nabi SAW. Nabi sendiri yang bela kamu. Mulia hebat kamu ni sampai tak pernah sujud pada yang lain selain pada Allah apa semua, sampai digelar karamallahu wajah. Macam-macam lah dia punya pusing dulu kan. Sampai Sayyidina Ali pun dia arah dia, apa nak cerita apa sebenarnya ni. Lepas tu dia pun kata, Sayyid Syamad, apa pendapat kamu dengan Fatimah? Mau tak kamu ambil dia jadi sebagai isteri? Dia pun tiba-tiba dia diam. Tu dia teriak. Kata, siapa menangis? Kamu telah menghidupkan benda yang telah aku matikan. Perasaan keinginan nak pada Fatimah tu siapa yang tak nak? Yang cantik, yang baik. Tapi aku rasa aku tak layak sungguh lah. Kamu tengoklah apa yang aku ada. Aku tak ada apa. Apa pun tak ada. Nabi tak pandang yang tu. Nabi tak pandang apa yang kamu ada. Nanti kamu pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun pergilah jumpa Nabi SAW. Sayyidina Ali ni dia kuat, orang hebat, kuat sungguh dia. Nabi Muhammad dia kuat, dia berganda-ganda lebih kuat daripada orang lain tak boleh angkat, dia boleh angkat Sayyidina Ali. Tapi satu, malu. Dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun start macam tu lah. Start cerita sana melengkak ni, pusing-pusing. Lepas tu akhirnya dia cakap kat Nabi SAW. Waktu dia sampai tu, Ummu Salamah cerita, Sayyidina Muhammad bagi salam kat luar tu. Ummu Salamah tanya Nabi SAW, siapa mai tu? Itu adalah kekasih hatiku. Itu adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dan Rasulnya mencintai dia dan Allah juga mencintai dia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu dia ambil dia panggil masuk, dia mula bincangan dan akhirnya Sayyidina Muhammad terima lamaran Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cuma dia kata apa? Wahai Rasulullah, kamu kenal aku dan kamu tahu apa yang aku ada. Aku tak ada apa-apa. Macam mana aku nak kahwin dalam keadaan aku tak ada apa-apa? Kata Nabi SAW, apa yang kamu ada? Nak jadikan sebagai mahar, kamu ada apa? Nombor satu, aku ada seekor unta. Yang pertama, aku ada satu pedang yang aku gunakan untuk perang. Yang keduanya, aku ada baju besi yang aku pakai waktu perang. Yang ketiganya, aku ada seekor unta. Tu aja harta yang Sayyidina Ali ada. Tu aja harta yang Sayyidina Ali ada. Yang lain tak ada. Sesedap cerita lah motor sepiji ke, duit simpan dalam bank yang mana ke, mak ni sebab peti air ke apa, TV ke, tak ada apa. 3 kereta ini ada dalam hidup dia. Baju besi, pedang, unta seekor. Tiga-tiga ni guna untuk perang. Tiga-tiga ni guna untuk perang. Kata Nabi SAW, pedang kamu tu kamu simpan. Nanti kamu guna pedang tu untuk perang. Bila perang nanti kamu nak pakai, kamu guna pedang. Unta tu kamu simpan. Sebab unta tu kamu akan guna nanti bila dah kahwin untuk pergi angkat ayak, untuk pergi urusan kehidupan kamu semua, kamu guna unta tu. Tu yang kita sebut dengan bincang ni. Ada keperluan untuk kenderaan tu kena ada dalam rumah untuk bergerak. Baju besi itu saja. Baju besi tu kamu gunakan baju besi tu untuk mahar. So dapatlah dalam 400 dirham. Gunakan duit tu untuk kamu bagi mahar untuk perkahwinan tu. Saya nak cerita Nabi SAW pilih antara pedang dengan baju besi dan dengan unta. Nabi SAW pilih baju besi sebab dia keperluan yang kurang nak banding dengan yang pedang dia suruh guna untuk perang. Unta tu dia tak bagi. Padahal bagi unta lah. Kalau tengok dua ni keperluan untuk perang. Pedang dengan baju besi. Unta ni tak apalah. Sebab kita tak, Nabi suruh simpan unta. Maksudnya Sallallahu Alaihi Muhammad dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan kita, dia kena ada kenderaan. Kena ada kenderaan yang memudahkan. Sebab tu Nabi SAW sebut 4 perkara yang bawa pada bahagia. Rumah yang luas, isteri yang salihah. Sallallahu Alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Rumah yang luas ni maksud bukan rumah luas, bukan rumah luas tu, tapi selesa.
isteri yang salihah. Yang ketiga saya tak ingat apa. Yang keempat, kenderaan yang selesa. Ini perkara yang bawa bahagia dalam hidup. Dia kena ada. Maksudnya Sayyid Muhammad kena ada kenderaan yang selesa, dia kena ada. Allah jadikan Sayyid Muhammad waktu tu ialah kenderaan yang nama dia binatang tunggangan. Itu satu bahagian. Kemudian Allah firman lagi, kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu, macam buah-buahan, kata Nabi, kata Allah, tanaman dan binatang ternak, makan. Saya Muhammad, semua itu Allah ciptakan sebagai rezeki untuk kamu. Allah bagi suruh kita makan-makan. Ada yang tak mau makan dan tak boleh makan, dia anggap benda tu Tuhan pula. Itu saya mesyuarat kita nak buat, Allahumma salli ala Muhammad, korban dekat India. Ada satu NGO tu, dia nak buat korban dekat India. Kata Ustaz, jom pergi India. Saya kata tak boleh pasal saya nak pergi haji. Kalau Ustaz tak pergi haji, ikut kami, kita pergi India. Kita pergi sembelih korban ke India. Kita boleh ke sembelih? Dia kata ada tempat yang boleh, tapi kena buat secara sembunyi, tak boleh buat open. Sebab undang-undang negara tu tak boleh sembelih lembu. Saya Muhammad, tak boleh sembelih lembu. Ada tempat negeri yang langsung tak boleh sembelih, open ke sembunyi ke tak boleh. Ada. Abang manggerek kayu basikal, pergi masuk sampai India. Dia kata kat sana tek lembu ni banyak, lembu banyak, lembu tak boleh sembelih, tak boleh makan, tak boleh buat apa. Lepas tu depa kena hormat lembu-lembu tu. Semua tu lalu lintas jalan kan semua. Tapi memang kita sentiasa hormat lembu-lembu ni. Semua. Kalau raja lalu dengan menteri lalu, tuan-tuan bertembung, raja dengan menteri, siapa nak kena berhenti? Siapa kena berhenti? Menteri lagi berhenti, raja untuk ajar lalu. Kalau menteri dengan rakyat biasa lalu, kita rakyat lalu, menteri lalu, siapa nak lalu dulu? Menteri lalu. Kalau raja ke menteri ke, raja ke menteri ke rakyat ke, lembu lalu, siapa nak lalu dulu? Bagi lembu lalu. Jadi semua lekeh, lembu lagi power. Jadi Sayyidina Muhammad kita sentiasa bagi, tapi taklah hormat depa ni, hormat depa anggap dia Tuhan. Buat apa? Jadi tek lembu yang duk ada tu, depa buat apa? Depa buat rumah. Depa buat dinding rumah depa. Depa ambil, depa tempek-tempek kat dinding rumah depa. Tu. Kita tak cerita lagi macam-macam dia buat lagi, minum air kencing dia lah, sebagainya. Mulia. Allah suruh makan lah. Ada satu, Allahumma salli ala Muhammad, gerakan yang kempen untuk tak sembelih. Dia kata sembelih ni satu kezaliman pada binatang. Allah suruh sembelih, Allah jadikan binatang tu untuk kita makan. Sembelih pula, sembelih dengan cara yang sangat beradab. Innallaha macam mana kata Nabi SAW, Allahumma salli ala tak ingat pula. Sungguhnya Allah telah wajibkan ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Fa iza qataltum fa ahsinu qitlatah, fa idza dhabhtum fa ahsinu zibhatah. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Bila kamu nak membunuh, perelokkan pembunuhan. Kalau kamu nak sembelih, perelokkan sembelihan. Antara elok sembelih itu ialah Nabi kata apa? Tajamkan pisau kamu dan sembelih. So, tajam pisau, sembelih. Jangan tunjuk pisau dekat muka dia. Jangan sembelih kawan dia depan kawan dia, tak boleh. Sengah-sengah bila buat korban tu, tak mana dia ikat kat ni. Lepas tu sembelih mana? Sembelih tak ni. Kawan dia duduk tengok. Kita tengok dia ketak tu. Kita tengok dia terkeja kencing, dia takut. Dia pun ada perasaan juga. Tutup, jangan bagi dia nampak adab. Dia tunjuk pisau tu. Kawan kena sondoi tadi. Kawan nak sembelih tu kena sondoi. Bila kena sondoi tu, dia geram. Dia pegang pisau, kata, sekian siap, sekian kena.
kawan yang buat korban tu, katalah dekat kawan yang sembelih tu, hanya kan buat lagu tu, ni tunggangan aku ke akhirat ni. Hang Nabi. Dia pun pergi dekat depan lembu tu, dia kata ni, ingat muka saya lah. Ingat tahu ni muka ni. Nanti kita jumpa kan pada mahsyar ni. Lembu tu kata tahu, oh, itu bodoh kawan ni. Mampang aku. Ayah sembang, tak boleh tunjuk pisau, sembelih tu bagi lek lah. Allah Sayyidina Muhammad. Makan. Allah suruh makan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah kata, jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Dengan cara perintah-perintah syaitan seperti yang dilakukan oleh orang musyrik yang mengharamkan rezeki Allah. Yakni mengharamkan sebahagian daripada buah-buahan dan tanaman dengan berdusta atas nama Allah. Yang ni tak boleh makan, pasal apa Allah tak bagi? Yang ni tak boleh makan, pasal apa ni? Yang ni untuk Allah, yang ni untuk Tuhan. Makan. Bahkan tuan-tuan tengok macam mana maha pengasihnya Allah kat kita ni. Korban yang kita buat untuk Allah pun kita makan. Bukan tak boleh makan, makan. Sembelih untuk apa dia? Untuk Allah. Korban itu sendiri maksud qarib, dekat. Tujuan dia untuk taqarrub kita dengan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sembelih korban, belum jatuh titik darah tu sampai ke lantai lagi, Allah dah kira dah pahala di sisi Allah tu korban. Itu kita kena azam tiap-tiap tahun buat korban. Satu rumah mesti buat satu korban. Kena azam tiap-tiap tahun. Saya Muhammad. Bahkan orang yang dikira sebagai orang mampu, orang yang mampu untuk buat korban ni ialah orang yang ada lebihan pada harta dia dengan nilai satu bahagian korban pada 4 hari. Hari raya dan 3 hari tasyrik. Kalau korban kita 800, dia ada lebihan harta dia RM800. Untuk 4 hari ni, dia orang yang kena buat korban. Maksud semua orang pun layak untuk buat korban sebenarnya. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, siapa yang Allah bagi kat dia kelapangan tapi dia tak buat korban, jangan dekat tempat solat kami. Nabi marah sungguh. Hari itu hari kita nak buat korban. Semua orang buat korban. Sayyidina Ali Muhammad, kalau ada 300 rumah, patut ada 300 bahagian korban buat tempat tu. Kalau tak dapat, maksud dia ramai orang tak buat korban. Ada orang yang dianggap kata korban ni buat setahun sekali, dia buat semua hidup sekali. Ada buat korban tu ni tak buat pasal apa? Tahun lepas buat dah Ustaz. Pasal tu tahun lepas punya. Bukan setahun sekali, bukan semua hidup sekali Ustaz. Tu akikah. Korban tiap-tiap tahun. Kena buat. Azam bagi dapat juga. Lepas tu saya kata, orang seokok dia menjawab kepada Allah pasal apa tak buat korban. Dia seokok, dia tak buat korban. Sedangkan dia ada lebihan. Sehari RM2. Sehari RM2. Sehari RM2. Sehari RM2. Cukup solat al-Samad untuk kita buat satu bahagian korban. Jadi subhanallah saya semat. Allahumma salli Muhammad. Syaitan kata apa? Syaitan kata Allah sebut, Allah kata apa? Allah kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan, iaitu cara dan perintah-perintah syaitan seperti dilakukan oleh musyrik mengharamkan rezeki Allah, yakni mengharamkan sebagian daripada buah-buahan, tanaman dengan berdusta atas nama Allah. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum aduwwum mubin, wahai seluruh manusia, dia adalah musuh yang nyata bagi kamu, iaitu jelas-jelas memusuhimu, sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha syaitanu lakum adu fattakhiduhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah ia musuhmu, kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu tujuan syaitan. Surah Fatir surah 35 ayat ke-6. Allah nak buat apa? Allah nak ajak semua masuk neraka. Allah pula. Minta maaf. Syaitan nak ajak semua masuk neraka. Itu tujuan dia. Syaitan nak ajak semua masuk neraka. Syaitan tak mau siapa pun masuk syurga. Lepas tu dia buat macam-macam cara untuk kita ni masuk neraka. Kalau orang-orang yang bawah-bawah, dia buat cara bawah-bawah. Orang atas-atas, dia buat cara orang atas-atas. Mula-mula dia tak mau ajak orang semayang, jangan semayang. Orang tu semayang pula, dia nak bagi orang tu hilang khusyuk dalam semayang.
Kalau tu dia usaha juga nak dapat khusyuk dalam sembahyang, dia pujuk pula orang tu riak dalam sembahyang dia. Jadi buat pakai cara untuk kita ikut dia. Akhirnya kita dapat masuk neraka sama-sama dengan dia. Syaitan. Hati-hati. Sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 27. Dan firman Allah, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidh dhalimina badala. Patutkah kamu mengambil dia dan turun-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti, yakni daripada Allah, bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 50 dan ayat-ayat serupa yang banyak sekali dalam Al-Quran. Ingat Allah pesan jangan ikut jejak langkah syaitan. Jangan ikut pujuk-pujuk rayu syaitan. Apa saja yang Allah halalkan. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, afara'aita, apa pendapat kamu wahai Rasulullah, kalau aku ni salatan maktuban wasumtu Ramadan, aku semayang yang fardu saja aku buat, aku puasa dalam bulan Ramadan saja, wa halaltul halal wa haramtu haram, apa yang Allah halalkan aku halalkan semua, dan apa yang Allah haramkan aku haramkan semua. Adkhul jannah, apakah aku dapat masuk syurga? Kata Nabi SAW, na'am. Mudah yang nak masuk syurga ni. Daripada perkataan. Apa yang wajib buat semua buat. Yang wajib buat semua, yang tinggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang halal, kata halal. Tak sudah tukar jadi haram. Walau benda tu kita tak boleh makan, bukan benda tu haram, benda tu tak halal, kita yang tak boleh makan. Makan durian banyak sangat. Faham tak ni? Lepas tu dia gaduh Encik Maneh. Encik Maneh tinggi Ustaz, dia kata, saya apa? Tak tahu lah Ustaz, ni semua deriam je pasal. Bukan deriam je pasal, kita lebih pasal. Bukan deriam je, deriam tu duduk lagu tu. Tak boleh Ustaz, durian ni haram, ni patut diharamkan. Pasal apa? Pasal dia bagi saya Encik Maneh. Encik Maneh kata, orang lain okey je kan. Dia tetap halal. Sallallahu alaihi Muhammad. Benda yang halal, halal. Benda yang haram tinggal. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan tahu tak teknologi yang mereka buat lah ni? Daging, mereka boleh buat daging dan dah start dijual lah. Dekat Australia, dekat Israel mereka buat. Dan ada negara-negara tertentu buat. Mereka buat daging tu, bukan daging sembelih ni, daging tu mereka buat. Nak bahagian batang pinang ke, nak bahagian rimau teriak, rimau menangis, apa? Nak daging lembu, nak daging ayam, mereka buat dengan guna bahan kimia, jadi daging. Dia tak payah sembelih lagi ni. Sampai ke tahap orang yang terlibat dengan fatwa, mereka terpaksa mesyuarat, kata halal ke tak halal lagi ni, halal ke haram, boleh makan tak boleh makan. Asal macam-macam lagi tu. Macam-macam lagi panggil teknologi makanan. Jadi subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, itulah dia panggil cabaran-cabaran kita akhir zaman. Baik, insya-Allah apa yang halal kita makan, apa yang haram sallallahu alaihi Muhammad kita tinggal. Dekat tu je kita ni. Benda yang Allah haram mesti ada sebab dia. Dan ingat saya pesan ni, kata Nabi ulama sallallahu dalam kaedah sebut, tidak ada ubat daripada benda yang haram. Dia tak akan jadi ubat. Kalau ubat tu, kita ni ada satu masalah kapsul.
kapsul ni, ubat dekat alam tu okey dah. Tapi dia punya sawung kapsul tu, sawung tu daripada bovine, dia dibuat daripada lemak, dan kebanyakan yang ada dalam pasaran lemak tu lemak babi. Nak kena check tengok dia tu. Salih Azim Muhammad, benda ni bincang dalam parlimen. Saya ingat lagi Menteri Kesihatan waktu tu, bila ditanya pada dia status sarung kapsul yang ada ubat yang untuk yang dia kata, Salih Azim Muhammad, majoritinya tidak halal. Dia tidak halal. Kenapa dia nak jadi ubat kalau dia tak halal? Itulah benda kita kena fikirkan, insyaAllah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita pada ayat berikutnya, ayat ke-143 144. Dalam perbincangan kita yang akan datang, mudah-mudahan menjadi manfaat yang sebaiknya. Esok kita akan bincang, esok kita akan baca kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bahrul Mazi, insya-Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat sebaiknya untuk kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'a wa nabatila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rauf and Lah dulu nak cakap sikit.